Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program Satu Hari Satu Hadis, anjuran panitia pendidikan Islam SK Pusat Dungun. Tajuk kita pada kali ini ialah kelebihan menyediakan juadah berbuka puasa. Hadisnya ialah An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'ima kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'imi shay'. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Maksudnya diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, sesiapa yang menyediakan juadah berbuka bagi seorang yang berpuasa, maka adalah baginya seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, dalam keadaan tidak kurang daripada pahala orang berpuasa tersebut sesuatu pun. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan katanya hadis ini hasan sahih. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hadis ini jelas menyatakan kepada kita tentang kelebihan menyediakan juadah berbuka bagi seseorang yang berpuasa, yang mana jika perbuatan ini, amalan ini dilakukan dengan ikhlas, maka Allah Ta'ala akan ganjarinya pahala seperti mana orang yang berpuasa tersebut, dalam keadaan pahala orang yang berpuasa tersebut pun tidak dikurangkan oleh Allah SWT dengan sesuatu pun, yang mana semua ini diperolehi dengan rahmat Allah dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita di antara golongan yang patut kita muliakan ialah mereka yang melakukan ibadah puasa. Ini di antara perkara yang kita boleh lihat daripada hadis yang ada bersama dengan kita pada kali ini. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama meneliti hadis ini satu persatu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Baik, hadisnya ialah diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda bersabda. Itulah Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, man fattara sha'iman. Baik, kita lihat terlebih dahulu perkataan man. Perkataan man ni sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum pada ini, dia merupakan satu lafaz yang menunjukkan umum, yakni merangkumi semua lapisan masyarakat, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira pangkat, tanpa mengira kedudukan, yang mana mereka yang dianggap sebagai ahli ibadat, sebagai seorang Islam, orang yang baligh, maka dia berpeluang untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jadi kita semua berpeluang, sama ada kita ni orang biasa ataupun kita ni pemimpin, kita orang kaya ataupun kita orang miskin, lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda. Yang penting kita ni adalah ahli ibadah, yakni sebagai seorang Islam. Maka bila mana kita melakukan perkara ini, insya-Allah apa yang dijanjikan kita akan dapat. Baik. Kemudian Nabi SAW menyatakan kepada kita fattara. Fattara ini merupakan kalimah yang dikategorikan sebagai fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi, yang menunjukkan perbuatan lepas. Cuma dari segi maknanya fattara ini ialah menyediakan juadah berbuka. Menyediakan juadah berbuka. Baik. Timbul perbincangan di kalangan ulama. Banyak mana dikira seseorang itu dianggap sebagai fattara, dianggap sebagai menyediakan juadah berbuka. Adakah perlu disediakan sampai tahap mengenyangkan seseorang yang berpuasa barulah mempunyai kelebihan yang disebut dalam hadis ini, atau tidak mengapa
kita sediakan makanan yang sedikit, yang tidak mengenyangkan seseorang yang berpuasa ketika mana mereka berbuka, untuk mendapat apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Baik, perkara ini telah dibincang oleh para ulama. Lalu khulasah yang kita boleh nyatakan di sini ialah yang penting kita sediakan juadah berbuka. Untuk kita mendapat kelebihan ni, tak kira lah apa yang kita sediakan tu sampai tahap mengenyangkan ataupun tidak. Siapa yang melakukan perbuatan ini, dia akan meraih apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Cuma dari sudut yang mana lebih banyak tu pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah yang menyediakan makanan juadah yang banyak itu pada zahirnya lebih besar lah pahalanya di sisi Allah SWT. Cuma apa yang dijanjikan dalam hadis ni, dapat pahala orang yang berpuasa, orang yang kita sediakan juadah berbuka untuknya tu, kita dapat pahala puasa tu, semuanya dapat, sama ada kita sediakan sedikit ataupun banyak. Cuma hok mana pula lebih utama, hok mana lebih pula pahala insya-Allah yang sediakan sikit atau banyak, itu pada zahirnya yang sediakan banyak sudah tentulah dia akan memperolehi banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan perkara ini sebenarnya telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah perbahasannya, yang mana dikemukakan pandangan ulama yang disebutkan namanya Al-Mutawalli. Yang mana Al-Mutawalli menyatakan fa in lam yaqdir ala asya'i, maka sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk menyediakan asya'. Asya' ni itulah makan malam. Maknanya pada zahirnya menunjukkan juadah yang boleh mengenyangkan. Siapa tak mampu, maknanya seeloknya kita beri sampai mengenyangkan lah. Tapi siapa yang tidak mampu, fattarahu ala tamrah, maka sediakanlah juadah atas tamar, atas sebiji tamar, ataupun seteguk air, ataupun laban, ataupun susu. Maknanya nak wayak, walaupun sedikit saja kita mampu buat, sekadar tu buatlah. Baik. Jadi itu yang disebut oleh Al-Mutawalli. Kemudian yang seterusnya dibawa apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Marwadi. Ini juga ada dalam kitab Al-Majmu', yang mana disebutkan bahawa sebahagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah semua kami ini mendapati apa yang boleh dijadikan juadah untuk orang yang berbuka. Jadi seolah-olah sahabat ni faham juadah berbuka ni mesti mengenyangkan. Jadi ada sahabat miskin, fakir, tak mampu berbuat demikian. Jadi mereka tanyalah Nabi SAW. Lalu Nabi pun menyatakan, yu'tillahu ta'ala hadha thawab man fattara sa'iman ala tamrah au syurbati ma'in au madqati labanin. Di mana Nabi menyatakan itulah Allah Ta'ala mengurniakan pahala ini kepada sesiapa yang menyediakan juadah berbuka bagi orang berpuasa ala tamrah, atas sebiji tamar, ataupun seteguk air, ataupun sedikit susu yang dicampur dengan air. Maknanya nak khabar walaupun kita menyediakan sedikit sahaja juadah ni, kita pun mendapat dan meraih apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Apa dia? Itulah mendapat pahala puasa orang yang kita sediakan juadah berbuka tersebut. Baik. Jadi yang penting ala kulihan yang sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita berusahalah setakat kemampuan kita. Kita boleh sediakan dengan cara juadah yang banyak sampai boleh mengenyangkan, silakan. Kalau tak mampu, buat setakat yang kemampuan kita. Dan apa yang dibuat hari ini setengah tu, di surau mereka buat kutipan untuk untuk majlis berbuka puasa setiap hari. Cuma kita di musim PKP ni kita tak buat lah. Yang lepas-lepas yang sudah-sudah, rata-rata masjid surau buat program tersebut. Kita beri RM5, kita beri RM10, kemudian orang guna untuk membuat majlis iftar berbuka puasa, insya-Allah kita pun akan dapat ganjaran tersebut. Ganjaran yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau di Mesir ada program Maidatul Rahman. Orang kaya mereka daripada awal lagi booking. Mereka nak seorang je. Dia seorang dia. Nak support belaka. Untuk majlis program
Maidatul Rahman, berbuka ramai-ramai. Nah, itu yang dibuat. Dan hari ni ada orang buat kutipan berbuka puasa untuk pelarian Syria, Yaman dan seumpamanya. Kita pun beri sikit sebanyak tu pun insya-Allah termasuk dalam apa yang Nabi sebutkan ini. Baik. Jadi Nabi nyatakan man fattara, sesiapa yang mendirikan juadah, selesai. Tak kira sikit banyak, mudah-mudahan kita akan memperoleh apa yang Nabi sebutkan di sini. Kemudian Nabi kata saiman. Saiman, apa maksud saiman? Mana-mana orang berpuasa. Mana-mana orang berpuasa. Tak kira lah orang yang kita beri juadah berbuka tu orang kaya ataupun orang miskin, pemimpin, rakyat biasa, lelaki, perempuan, asalkan dia itu berpuasa, insya-Allah kita akan meraih apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Cuma di sana adalah ulama bincang, kalau orang yang kita beri tu ada orang yang amat berhajat, sudah tentulah pahalanya lebih besar daripada orang yang kita beri makanan juadah berbuka puasa tu dalam keadaan tidak berhajat. Dia orang kaya dah, dia orang yang sudah mana kalau kita dah beri juadah berbuka puasa pun dia dapat berbuka dengan keadaan yang selesa, lazat dan seumpamanya. Jadi orang mana lebih berhajat tu sudah tentulah pahalanya lebih besar. Dan ada juga ulama mengatakan kalau yang kita beri tu ada hubungan kaum kerabat, maka itu juga lebih besar daripada yang tidak ada hubungan kaum kerabat ataupun darah daging. Yang penting sahabat-sahabat kita beri je. Kita salurkan secara umum. Kita rata kita beri pada keluarga kita beri orang susah, kita beri miskin. Kalau tak mampu tiap hari kita buat jadual. Kita buat ikut kadar kemampuan kita. Baik. Jadi siapa yang melakukan perbuatan ini, memberi juadah berbuka pada orang yang berpuasa, Nabi nyatakan kana lahu mithlu ajri, adalah baginya bagi orang yang orang yang menyediakan juadah itu seperti pahala orang yang berpuasa. Kalau orang tu berpuasa dapat 100 sebagai contoh. Orang tu dapat 100, kita yang sediakan makanan juadah berbuka ni pun dapat 100. Kalau kita sediakan 2 orang, dapatlah untuk 2 orang. Kalau 3 orang, 3 orang. Kalau kita sediakan untuk 10 orang, semua dapat 100, bayangkanlah kita dapat berapa? 1000. Sebab di darat 10 orang pula. Andai kata kalau semua dapat 100. Itu sahabat-sahabat. Baik. Jadi kelebihannya cukup besar. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat tu boleh menampung mana-mana kecacatan puasa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Baik. Mana cacat, mudah-mudahan dibaiki, ditampal dengan pahala yang kita dapat ini. Mudah-mudahan. Baik. Jadi Nabi menyatakan adalah baginya, bagi orang yang sediakan juadah itu seperti pahala orang yang berpuasa dan keadaan masya-Allah ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'im syai', iaitu dalam keadaan sesungguhnya tidak kurang daripada pahala orang yang berpuasa tu sesuatu pun. Orang yang berpuasa tadi kita sediakan juadah berbuka puasa, dia dapat 100, Allah beri juga kita 100 sebagai contoh. Dia pula tu tidak dikurangi walau sedikit pun, dia tetaplah dengan 100 dia tu Allah Ta'ala tidak kurangkan pahala. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala tu maha kaya. Allah tu ghani, Allah Ta'ala maha kaya. Tidak kurang pun sedikit kekayaan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi hadis ini pada akhirnya kita boleh buat kesimpulan, menggalakkan kita, menganjurkan kepada kita untuk sama-sama kita menyediakan juadah berbuka puasa. Sama ada dalam keadaan kita buat secara berjemaah, kita berpakat dengan teman-teman kita, rakan-rakan kita, ataupun kita buat dalam keadaan bersendirian. Sama ada kita ajak mereka mari berbuka di rumah kita, ataupun dalam keadaan kita hantar COD dan seumpam. Itu pun mudah-mudahan akan menyebabkan kita meraih apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Cuma sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tak dinafikan di sana ada hadis yang menunjukkan kepada kita kelebihan. Kalau kita sediakan juadah berbuka, kemudian kita mengajak orang yang berpuasa berbuka di rumah kita, itu ada kelebihan yang lain pula yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, yang itu insya-Allah kita akan kongsikan pada masa
akan datang. Wallahu alam. Setakat itu untuk hari ini. Apa yang baik datang pada Allah, yang mohon kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home.